Here we are going to use differentiation ataupun kita panggil derivative ya. Dan satu lagi ialah integration. Tak boleh lari daripada differentiation and integration. Okey, kita akan bincang nanti, harap hari ini sempat 2 ke 3. Kita tengok, okey, dia ada 4 application yang perlu kita bincang dalam 1.2 ni. Yang pertama ialah the equation ataupun equation of tangent line. Equation of tangent, macam mana tangent line? Katakan sini kita punya curve, sini ada point kat sini. Okey, macam mana kita nak lukis dia punya tangent line? Lurus ke atas. Tangent line ni garis lurus. Tangent line ni dia memang garis lurus. Garis lurus yang macam mana? Pass through point P and touch that point P only once. Kan dia sentuh je. Sekejap saya lukiskan lebih kurang lah. Garis lurus. Maknanya apa? Maknanya tangent line ni senang cerita, nama dia pun line. Kalau line tu garis lurus lah. Okay. It is a straight line. Okay. This is what we call tangent line. Tangent line of this curve C at point P kita panggil. Tangent line. Jadi nak tulis ataupun nak tulis tangent line tu nanti kita gunakan persamaan bagi tangent line ataupun line. Macam mana persamaan bagi garis lurus secara umum? Katakan dia punya slope dia, kita perlukan slope untuk garis persamaan garis lurus. Slope dia katakan M, katakan dia pass through point X0, Y0. Macam mana nak tulis dia punya persamaan? Satu garis lurus yang melalui titik X0, Y0 ataupun X0, Y0 with slope M. You still remember this equation? Y minus Y0 equal to M X minus X0 like this. This is an equation of a straight line in general. Tahu dia punya slope, tahu dia punya point, masukkan dia punya point X koordinat kat sini, yang Y punya komponen kat sini, dia punya slope masuk sini, dapatlah persamaan garis lurus dia. This is an equation of a straight line. Equation of a straight. Tak payah kata straight pun tak apa dah. Sebab bila sebut line, dia tak akan curve. Line is a line. Memang dah straight. Itulah dia punya tu. Dia benda yang pertama yang kita nak bincang kejap lagi ya. Equation of a tangent line. Alright. Jadi kat mana letak dia punya calculus dia? Equation of tangent line ni. Di sini. Di mana? Slope. Slope of tangent line is equal to what kelas? Dia si calculus dia. Slope of tangent line. dy, dx. Okay. Ada dia punya function. Tak kira lah dalam bentuk parametrik ke, Cartesian ke. Kita cari dia punya dy, dx dia. Itu adalah sama dengan the slope of the tangent line. Okay. Satu perkara yang sepatutnya kita dah dapat daripada calculus 1 ialah the derivative is equal to the slope of the tangent line. dy dx is equal to the slope of the tangent line. Itu salah satu kegunaan derivative. Iaitu bila kita cari dy dx itu ialah the slope of tangent line. Dah 3 kali lah saya ulang. Sebab benda tu sangat penting dan basic itu. Maknanya nanti bila kita nak cari persamaan tangent line, kita perlu slope, right? Slope-nya itu nanti ialah dy dx. Okay, itu kita bincang kejap lagi. Perkara yang kedua yang akan kita bincang dalam 1.2 ni ialah area under the curve. Luas di bawah graf. Ada 2 jenis graf. Iaitu jenis yang kita punya graf tu macam ni. Kita nak cari dia punya area, katakan kawasan ni. Macam tu. Yang ini paksi Y. This is X-axis like that. Or the other one with respect to Y-axis pula. So Y-axis punya graf mungkin nanti graf kita tak macam mana gitu. Ni dia punya area dia. Dia melekat pada paksi Y pula. Yang ini tadi pada paksi X. Yang ini pada paksi Y. Dia punya dia punya area dia gitu. So kita kena elok tengok graf tu bentuk dia macam mana. Entah graf tu melekat pada paksi X. Kita consider dia melekat pada paksi Y. Tak betul tu. So we better look at the graph. Okay, itu sebabnya kita bincang hari tu macam mana nak gunakan Desmos tu. At least, we have the idea how the graph look like. Yang ini kita akan bincangkan kemudian. Kemudian yang C ialah panggil dia arc length. Arc length ni panjang lengkok kita panggil. Panjang graph, maksudnya macam ni, kita ada paksi X, paksi Y tu. Dan katakan ada graph macam ni, kita nak tahu berapa panjang daripada sini, katakan sini ni ialah A lah kata. Sampai ke sini. Nilai X dia katakan B. Berapa panjang tu? Yang merah ni. Daripada sini sampai sini. Berapa panjang? Itu namanya arc length. Okay. Dia bukan cari luas. Dia mencari panjang benda tu. Panjang lengkok tu. Pun ada formula dia. Kemudian bahagian D yang akan kita bincang ialah area of surface of
revolution. Pernah dengar perkataan revolution ni masa calculus 1 lagi tu? Iaitu bila kita ada area, and then after that we rotate that area about x-axis or about y-axis, we are going to have a solid. In calculus 1, we learn how to find the volume of the solid. Ada formula dia, ya. Tapi di sini kita akan bincang macam mana nak cari area permukaan ataupun permukaan, luas permukaan bongkah tu, bukan isi padu dia punya area, dia punya luas permukaan dia. Itu pula beza dia. Okay, calculus 1 dengan calculus 2. Di sini kita cari area of surface of revolution. Kat sana, okay, we want to find the volume of the solid of revolution. Kat sana kita akan bincangkan, mungkin tak sempat semua hari ni, mungkin dapat 2 pun cukup. Ya, yang pertama ni tangent equation of tangent line. Parametric equation ada 2, iaitu x equal to ft like this dan y equal to gt. Ni cara penulisan parametrik ni nak kena ingat, hafal dia punya cara penulisan tu. X dia function sebelah kanan dia f in terms of t, yang ini. Untuk yang y dia, simbol yang selalu kita guna ialah gt. Mana dia? Yang ni. Macam mana nak cari dia punya derivatif bila diberi dalam bentuk parametric equation? Kalau kita diberi y sama dengan fx, iaitu y dalam sebutan x, iaitu Cartesian equation, nak cari y prime ataupun f prime, ni senang. Okay? Seperti apa yang kita dah belajar dulu. Tetapi kalau kita diberi dalam bentuk parametric equation, kita nak tukar kepada Cartesian equation ke? Tapi masalahnya kadang-kadang nak tukar tu payah. Lebih baik kita tinggalkan dalam bentuk parametric equation dan gunakan parametric equation tu untuk dapatkan dy dx. Mari saya mulakan dengan contoh saya yang pertama. Tapi ingat ya, formula, dia punya formula untuk dy dx, bagi formula dululah, ya. Iaitu sama dengan dy dt over dx dt. Dalam tajuk ni ada beberapa formula, tak banyak sangat pun yang perlu kita hafal. Ni satu daripadanya, iaitu bila kita diberi parametric equation to find dy dx, this is the formula. dy dt over dx dt. Formula tu, mana nak ambil dy dt, kelas? Katakan ni persamaan kita yang pertama, ini persamaan yang kedua. Where you want to get dy dt? From equation number 2, you get dy dt. Now, where you want to get dx dt? From equation number 1, exactly. And then, after you get both of them, you divide. That will be dy dx. But remember, this dy dx will be in terms of t. dy dx ni semua nanti dalam sebutan t. Sebab apa? Dy dt itu, yang ini dalam sebutan t, yang bawah ni pun dalam sebutan t, maka sudah tentu dy dx pun dalam sebutan t. Tapi di sini, okay, dy dx kita dalam sebutan x. Itu yang kita belajar semester lepas. dy dx kita dalam sebutan x. Contoh ya, mungkin dah lupa. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 5x lah kata. Apa je punya dy dx dia? 6x tambah 5 kan? Kan dalam sebutan x. Variable sebelah kanan ni kan x. Tetapi kat sini jangan. Di sini nanti dia punya sebutan sebelah kanannya dalam sebutan t. Contoh nanti kita dapat dy dx sama dengan 3t kuasa 2 tolak 8. Contoh. Ini dalam sebutan t. Nampak tu beza dia. Contoh ini dengan ini. Tu perbezaannya memang ketara. Yang sebelah kiri ni dalam parametrik dia dalam sebutan t. Yang Cartesian itu dalam sebutan x. Saya bagikan contoh yang pertama ya. Example number 1. Kita diberi dalam bentuk parametrik x equal to, let's say, t minus 1. We have y equal to, let's say, t square plus 1. Ada dua persamaan. Ada x, ada y dan ada t. Nampak tu? Sebelah kanan semua dalam sebutan t semua. We call this one equation number 1. Equation number 2 in our parametric equation. Parametric equation ada dua persamaan. Ya, ada satu dan ada satu lagi. Now, the question is, what is dy dx? What is dy dt? Equal to 2t. Therefore, what is dy dx? What is dy dx? 2t over 1. Jangan terbalik pula. Ya. dy dt over dx dt. So 2t over 1. This is equal to 2t. Dah dapat dah. So dy dx kita dalam sebutan t ya. dy dx equal to 2t. Dalam bentuk parametrik. Ada x, ada y, ada t dalam dia. Perhatikan kat sini. Ada 3. X ada, y ada, t pun ada. Kalau kita tukar persamaan ini ke dalam bentuk Cartesian,
kemudian kita differentiate with respect to X, jawapan kita sama ke seperti dalam kotak ni? Kan tadi kita dah belajar macam mana kita nak tukar daripada parametrik kepada Cartesian. Why not we change it from parametric to Cartesian equation and then we differentiate with respect to X? Jawapan kita lain ke sama dengan yang kita dapat sini? Okay, mari kita buat. Now, what we want to do now is we want to change it to Cartesian equation. Kita dah belajar dah banyak kali. Tadi pun kita ada bagi contoh kan, macam mana nak tukar daripada parametrik kepada Cartesian equation. Now, from this pair of equation, x equal to t minus 1 and y equal to t square plus 1. Okay, how to change this parametric equation to Cartesian equation, class? T equal to? X plus 1. X plus 1. Yeah, x plus 1. Then what? Sub in? Sub into 2. Dah dapat t dan sebutan x, kita masukkan dalam persamaan yang lagi satu, iaitu nombor 2. Okay? Okay, therefore now we have y equal to, y dia sama dengan t kuasa 2 kan? T kita sekarang ni ialah x plus 1. T square, so we have to square this one plus 1. Okay, therefore we have y equal to square, x plus 1 square, how you get it? X square plus 2x plus 1 plus 1, right? So we have y equal to x square plus 2x plus 2. This is the Cartesian equation of this parametric equation. Yang ini dia punya parametric, yang ini dia punya Cartesian equation. Dah dapat dia punya Cartesian equation. Okay. Now what we want to do is, in this Cartesian equation, we want to find dy dx. dy dx. What is our dy dx here? If y equal to x square plus 2x plus 2. Oh, that's very easy, right? dy dx equal to 2x plus 2x plus 2. Plus 2. Okey, dah dapat. Yang ini dia punya Cartesian punya objektif. Dia punya dia punya derivatif. Yang ini tadi, yang ini, yang sebelah kiri ni ialah dalam bentuk parametrik punya derivatif. Nampak tu? Yang ini ialah derivatif dalam bentuk Cartesian punya. Okey. Nah, persoalannya ialah, adakah dua benda ni benda yang sama ke benda yang lain-lain? Is it the same thing or not? Adakah benda ni benda yang sama ke berbeza? Tak apalah, biarlah saya jawab. Benda ni adalah dua benda yang sama. Kenapa saya kata benda yang sama? Siapa boleh beritahu kenapa? Sebab kalau ganti X dalam sebutan T, kita tak dapat benda sama. Ya, sebab tadi kita dah kata T dia ialah X tambah 1 kan? Ni, X tambah 1 kan, dia punya T. Cuba kita masukkan balik kat sini. Yang sebelah kiri punya. Dy dx sama dengan 2 times T. T-nya ialah X plus 1 equal to 2X plus 2. Cuba tengok dulu. Yang ini kan sama dengan tu. So derivatif pun maknanya sama ada dalam bentuk parametrik ataupun dalam bentuk Cartesian. Nampak je sama, berlain. Satu dalam sebutan T, satu dalam sebutan X. Nampak macam beza. Tetapi they are the same. Sama juga dengan equation. Okay, dalam bentuk parametrik, rupa dia macam ni. Parametrik. Ini yang saya bulat-bulatkan ni. Ini dalam bentuk parametrik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Cartesian dia ini. Benda ni nampak macam beza. Nampak macam beza, tapi kita bila lukiskan dapat graf yang sama. Okey, dia punya format saja berbeza. Satu parametrik, satu Cartesian. So sekarang ni baru kita nak cerita tentang equation of tangent line dengan memberi satu contoh. Ya, example berapa tak tahu. Example 1 lah kata. Given a curve C, kita panggil curve 2C. X equal to T square, Y equal to T cube minus 3T.
like that. Itu dia punya parametric equation dia. Soalannya apa? Ni soalan dia. Find the equation of tangent line. Kan cerita tangent line. Tangent line at point, dia kena bagi point. At point 30. Find the equation of tangent line at point 30. Point dia dah bagi. Apa yang kita tak ada kelas? Untuk nak menuliskan persamaan garis lurus. Apa yang kita tak ada? Dia punya slope tak ada kan? Slope tak ada. Macam mana dapat slope? Slope. Dah sebut dah tadi. Banyak kali dah sebut. Bahawa the slope of tangent line is equal to dy dx. So maksudnya kita kena cari dy dx untuk cari slope of that tangent line. So daripada sini kita boleh cari dia punya dx dt dia apa, dy dt ni apa. Dx dt nya dapat 2t. Dy dt nya dapat berapa ya? 3t square minus 3. We have to divide dy dt over dx dt. So we are going to have 3t square minus 3 over 2t. Dy dt ni, dy dx ni sebenarnya slope. Ni sebenarnya m. M tu kan slope. Tetapi yang kita dapat sini dalam sebutan t. So how to find the value of t? T square must equal to 3. Therefore, t must equal to positive, negative, square root 3. We have two values here. That is square root 3. Satu lagi ialah negative square root 3. T-nya ada 2. Okey, itu kalau kita bandingkan dia punya nilai X. Dapat T dia 2. Now, the other one, we have to do the comparison between the Y value also. That is, this Y, that is T cube minus 3T, ni must equal to what? 0. Yeah, let's write down that equation. That is, we have T cube minus 3T equal to 0 this time. Okay, I hope you agree with me why I write down equal to 0. Okay, then we factorize on the left hand side. We have t square minus 3 equal to 0. Oh, from here we are going to have 3 value for t. That is t equal to 0. What else? T equal to cert or square root 3 positive. And we have the last one, t equal to negative square root 3. We have this set here and we have this set here. Which value they have in common? Maknanya dua-dua tempat ada. Square root 3 positive and negative square root 3, right? Therefore, that's what we mean is we have to reject t equal to 0. Remember, we have x equal to t square and y equal to t cube minus 3t. Now, let's substitute. T equal to 0, what happen? X dia akan jadi kosong. Y dia akan jadi kosong. So, point dia akan jadi kosong-kosong. Tetapi itu bukan point yang kita ada. Point yang kita ada ialah point 30. So, yang ini kita tak dapat. Point yang sebenar. Point yang sebenar ialah 30. Therefore, this 3t equal to 0 is disqualified. Kena buang. Macam tu, ya. So nilai T kita ada 2. Okay. Now, apa guna nilai T tadi kelas? Kita nak cari slope, right? Kita nak masukkan kat sini. Sini sekali, nak masukkan sini sekali. Maknanya nanti slope kita ni, kita akan dapat dua value. Sebab nilai T kita ada 2. So kita kena buat satu-satu. Now, when T equal to cert 3. Kita punya M dapat berapa? M kita tulis sekejap. Betulkan dulu yang ni, benda ni. Kemaskan sikit. Kita ada 3/2 tu keluarkan. 3T square over 2T minus 3 over 2T like that. Kita kemaskan dulu sebelum kita masukkan T sama dengan square root 3 tu. Dah kemas nanti baru kita ni tulis. Ni sama dengan apa kelas? Kita boleh keluarkan 3/2. Kemudian T ni dengan ni boleh cancel kan?
Betul tak? Ada T kat sini. Sini tinggal 1 over T. Macam tu. Itu kita punya dy dx tadi. Now, when, sekali lagi baru masukkan, when T equal to set 3. Masukkan untuk dapatkan M. M dia berapa? So, M dia sama dengan 3/2 kat luar. Kemudian ada set 3 inside minus 1 over T. T kita ialah set 3. Like this. Baik, sekarang kita nak simplify. So, di luar kita ada 3/2. Dalam ni kita take common denominator 3. Set T. Set 3 like this. So, set 3 multiply set 3, we have 3 minus 1. So, we have 3 over 2. 3 minus 1 is 2 over square root 3, like that. Simplify, 2 dengan 2 cancel. So, kita ada 3 over set 3. Square root 3 over square root 3. 3, set 3, and what is square root 3 multiply set 3? We have 3, right? 3 and 3 we can cancel, right? Oh, benda ni sebenarnya square root 3 je. Itulah dia punya M. Okay, that is the slope of the tangent line. That is square root 3. Now, let's put everything together. Okay, dia punya point dia ialah passing through point 30, tangent line tadi. Dia punya slope dia ialah set 3. Y minus y not equal to M, x minus x not. Now, substitute everything, M and also the point. Yang ini point x not, yang ini point y not. Alright, therefore we have y minus 0 equal to M is equal to square root 3, x minus x not equal to 3. Like that. Okay. And simplify is equal to square root 3 x minus 3, like this. So this is the equation of the tangent line that we are looking for. Ada dua. Okay, persamaan tangent line tu ada dua. Yang ini baru untuk T sama dengan positif set 3. Ada satu lagi yang kita perlu cari juga, dia punya slope dia. Bila T dia sama dengan negatif set 3. Sebab kita punya T tadi ada dua nilai, iaitu satu T equal to set 3 and satu lagi T equal to negative set 3. Okay. So now we continue when T equal to negative set 3 pula. Kita nak cari dia punya M, slope tadi, iaitu dy dx tadi. Dy dx tadi, iaitu sama dengan apa tadi? 3/2 ke apa tadi? Ada T tolak 1/T tadi kan? Ni. Masukkan dia punya T dia adalah negatif square root 3. Ni pengiraan ni nak kena cermat-cermat ya. So 3/2, masukkan 3, T dia ialah negatif set 3. Okay, lepas tu kita ada minus kat sini, lepas tu ada negatif sini. Jadi apa kelas? Plus ya. 1 over set 3. Like this. Right. So let's take common denominator, 3/2. We have all together we are going to divide by square root 3 like this. Negative set 3 we have 3 plus 1 like that. We have 3/2. Negative 3 plus 1 is negative 2 over square root 3. Ada benda yang boleh cancel ke tak ni? 2 cancel. 2 cancel. We have negative what? Negative 3 over square root 3. Square root 3 over square root 3. We have negative 3 square root 3 over 3.
3 cancel. So the slope of this tangent line is negative square root 3, like this. Ini dia punya M. Point dia masih sama, iaitu point dia ialah 30. Ini dia punya point. Now, can you write down the equation of a tangent line with M equal to negative square root 3 and pointnya 30? Menggunakan formula tadi. Y minus 0 equal to M dia kali ini ialah negative square root 3 X minus 3. Simplify, you have Y equal to negative square root 3 X minus 3. Ini persamaan bagi garis tangent yang kedua. Okey, point dia 30, satu point saja, tetapi dia punya tangent line dia ada dua. Satu yang ini, satu lagi yang tadi. Ini. Bezanya cuma satu square root 3 dia punya slope, dan satu lagi ni slope dia adalah negative square root 3. Macam tu. Kenapa dia punya tangent line sampai dua? Dia ada case yang macam ni. Curve dia macam ni lah kata bentuk dia. Kan? Okay. Katakan dia punya point ni. Ada berapa tangent line? Pada point 30. Ada dua. Mana dia dua tu? Okay, yang pertama, yang ini. Nampak? Yang ini pertama. Dia lalu 30. Satu lagi mana? Satu lagi yang hijau ni. Sekejap ya. Yang ini. Ni pun tangent line juga. Tangent line. Yang pink ni pun tangent line juga. Tangent line. Gitu. Tengok tu dia punya tanda dia. Satu positif, satu negatif. Dari segi slope dia. Yang ini slope dia, M dia positif ni. Yang ini slope dia ataupun M dia sini negatif. Kita pun tadi dapat satu positif, satu negatif. Slope dia satu positif square root 3, the other one negative square root 3. dy dx, M sama dengan dy dx. Apa formulanya tadi? Dy dt over dx dt. Okey. Cuma saya nak bagi tahu bahawa ada tangent line jenis yang macam ni. Tangent line dia macam ni. Ni kita panggil apa kelas? Tangent line jenis yang flat macam ni. Kita panggil apa? Horizontal. Horizontal tangent line. Satu jenis. Yang kira ekstrim lah ya. Dia punya straight line. Dia punya tangent line itu memang flat. Horizontal tangent line kita panggil. Apa yang ekstrim satu lagi? Yang betul-betul tegak. Macam ni pula. Dia punya apa? Dia punya tangent line ni tegak. Macam tiang gitu. Vertical. Ya, yang ni kategori vertical tangent line. Vertical tangent line. Horizontal tangent line. Now, untuk yang horizontal tangent line, horizontal tangent line, horizontal tangent line. Yang ini dia punya slope dia kosong kan? Betul tak? M dia kosong kat situ. So, macam mana nak dapatkan M kosong? So, yang ni mesti kosong tak? So, untuk horizontal tangent line, dia punya dy dt dia mesti kosong. Dy dt dia mesti kosong kelas. Tetapi dia punya dx dt dia tak boleh sama dengan kosong. Sebab kalau kosong bagi kosong, anything divided by 0 is not equal to 0. Termasuk kosong. Kosong bagi kosong bukan sama dengan kosong. Undefined. Because we are dividing by 0. Maknanya denominator yang bawah tu tak boleh. Yang ini tak boleh sama dengan kosong yang bawah tu. Yang atas kena sama dengan kosong. Kalau nak dia punya slope tu kosong. Itu syarat untuk horizontal tangent line. Now, syarat bagi vertical tangent line, vertical tangent line dia punya syaratnya apa pula? Mestilah kita punya M ini dari segi formulanya dia jadi undefined. Slope dia infinity. Slope dia infinity. Maknanya untuk vertical tangent line yang tegak macam ni, dx dt dia iaitu yang pembawah dia tu mesti sama dengan kosong.
This one must be equal to 0. Okay. Jadi kalau dia kata find the vertical tangent line, kita mesti set kan dx dt dia kosong, dapatkan nilai t dia. Dan begitulah seterusnya. Find the point where the tangent line is, dia boleh tanya dua. Yang pertama, tangent line dia nak horizontal. Yang satu lagi dia kata cari point di mana tangent line tu vertical. Dia punya tangent line dia horizontal. Ingat, dy dx kita tadi ialah dy dt per dengan dx dt. Untuk yang horizontal ni apa yang sama dengan kosong? Untuk yang di sini mesti dy dt dia kosong. Untuk yang vertikal apa pula syarat dia? Dia punya dx dt mesti Kosong. sama dengan kosong. Ini syarat ni nak kena betul-betul pair kan betul-betul. Maknanya jangan tersalah pasang. Horizontal yang atas sama dengan kosong. Dy dt dia kosong. Untuk yang vertikal yang bawah iaitu dx dt dia mesti sama dengan kosong. Okey? Baik. So untuk jawab soalan yang pertama ni, kita nak dia punya tangent line dia horizontal, so dy dt dia kosong. Dy dt ambil daripada sini. Dy dt dia berapa? 3t kuasa 2 tolak 3. Dan kita nak setkan sama dengan kosong untuk dapat tangent line yang horizontal tadi. Kan kita kata dy dt dia kosong, so letaklah kosong. So 3t square equal to 3. T square equal to 1. T equal to positive, negative 1. Ada dua nilai T. Okay. Now, untuk T sama dengan 1, for T equal to 1. X dia berapa? Masuk dalam sini Masuk dalam sini. X dia berapa? 1. Bila T dia sama dengan 1 juga, nilai Y dia berapa? Masuk kat sini. T dia 1. 1 tolak 3. Negative 2. So kita dapat point kan? 1, negative 2. This is one of the point where the tangent line is horizontal. Ni 1, negative 2. Dia nak point kan? Dia nak point betul? Ni lah point dia. 1, negative 2. This is the point. Tangent line dia horizontal. Bila T dia 1. Tetapi untuk soalan ni, ada satu lagi point di mana dia punya tangent line horizontal, iaitu bila T dia negatif. Kena jaga baik-baik tentang ni tentang T ni. Kadang kita ada dua nilai. Lepas tu kita terlupa ada satu lagi nilai T dah. Dah tertinggal. Kita ambil T yang positif je. Tak, T tu negatif 1 pun dia juga. So baru dapat 1 point. Rupanya horizontal tangent line ni untuk soalan ni ada dua tempat. Satu pada 1, negative 2, point 1, negative 2. Satu lagi kejap kita kena kira. Okay, when T equal to negative 1 pula. X dia berapa? Dan carikan Y dia pula berapa. Nak cari kat mana? Masuklah dalam sini. X dia masukkan untuk Y dia kat sini. Negatif 1 kuasa 2. T dia kan negatif 1. Negatif 1 kuasa 2. 1 juga. Bila T dia negatif 1, Y dia dapat berapa? Negatif 1. Yap. Negatif 1 kuasa 3 tolak 3 kali negatif 1. Sini negatif 1 tambah 3. Dapat 2 kan? Dapat 2. Kali ni Y dia 2. So point yang kita dapat kali ni ialah 1, 2. Ini pun point yang kita dapat. Di mana dia punya tangent line dia horizontal.
Mungkin graf kita tu bentuk macam ni lah kot. Tak kena lukis lah graf tu gunakan apa? Gunakan Desmos ke apa ke. Kalau kita point kita kat sini, kan kita punya tangent line tu kan horizontal, ya tak? Betul tak kelas? Ada tempat tak lain di mana dia punya tangent line-nya juga horizontal? Ada lagi tak? Ada kat bawah ni. Sini Ni pun horizontal juga ni. Yang ni horizontal tangent line, dan ni pun horizontal tangent line juga. So ada 2 point. Sini point P1 dan sini point P2. Itu sebab kita dapat 2 point ni. Sini 1 sama 1. Baik. Untuk yang vertical tangent line pun prosesnya sama. Tapi tak adalah dy dt kosong. Untuk dapat t dia, kita kena setkan dx dt dia kosong. Kejap. Biar saya selesaikan habis ni. Takut nanti tercicir. Untuk yang tangent line dia vertical. Apa syarat? Dx dt dia kosong. Oh, ni banyak ni kelas. Maknanya ada banyak benda yang kita perlu faham. Dan dia punya konten dia macam formula dia pun banyak nak kena ingat kan. Tangent line dia kalau vertical dx dt dia kosong. Kita nak cari t. Mana dx dt kita tadi? X kita tadi kan t kuasa 2, ya tak? So dx dt kita apa? 2t kan? Untuk tangent line vertical, kita setkan dx dt sama dengan apa kelas? Kosong ya? T dia berapa kelas? T kosong ya? Kosong. Ya, t dia kosong. Alright. T dia kosong. Kita nak cari point. So point kat mana? Yang dia punya tangent line dia vertical. X dia tadi ialah t kuasa 2 dan y nya tadi ialah t cube minus 3t. T kita kosong. Boleh cari x dan y nya. When t equal to 0, x equal to 0. When t equal to 0, y equal to 0 also. Therefore, we have point what? 0, 0. We have point 0, 0. That is the origin. Okay. At this point, that is at the origin, the tangent line is vertical. Dia punya tangent line dia vertical, kas. Mungkin maksudnya macam ni lah kot dia. Lepas tu graf kita pula macam ni. Mungkin lah, saya tak tahu. Tu origin. Lepas tu macam ni. Okay. Mana tangent line kat origin? Okay, point origin ni. Mana tangent line dia kelas? Ni. Yang pak CY ni kan tegak. Ya tak? Itu ialah tangent line dia. Contohnya mungkin macam ni lah situasi dia. Allahualam, kita kena try dulu test. Tengok dia punya graf tu bentuk macam mana. Tapi yang point dia macam tu lah lebih kurang. Dia punya tangent line dia pada titik origin tu vertical. Okey, lagi 5 minit sebelum kita rehat. Satu lagi, masa calculus 1 hari tu kita ada sebut tentang concave up. Satu lagi apa? Concave down. Apa maksud concave up? Graf kita pandang ke atas. Apa maksud concave down? Graf kita tertangkup ke bawah. Yang ini concave down, yang ini concave up. Itu je maksud dia. So kita nak tahu sama ada graf kita ni concave up, terbuka ke atas ke, open upwards ke, ataupun terbuka ke bawah, concave down. Itu kena gunakan apa? Kalau ingat daripada calculus 1. Second derivative. Mana second derivative ni? Ni nama dia second derivative. Okay. So maksudnya apa tu? Dia punya formula untuk parametric equation dia macam ni. Yang ini sama dengan with respect to t, tolong tuliskan formula ni, of dy dx over dx dt. This is how to find the second derivative. Okay. Yang pertamanya ialah kita kena carikan dulu dy dx yang dalam kurungan ini, dalam sebutan t, dy dx macam kita buat tadi.
Ingat lagi tak formula tadi? Dy dx ni pun ada formula dia. That is dy dt per apa tadi? Per dx dt kan? Dah dapat tu masukkan ke dalam sini, lepas tu kita 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 panggil find the derivative for the second time. Lepas tu bahagi dengan dx dt yang sama. Okey. Mari kita buat benda yang sama untuk yang tadi. X sama dengan t kuasa 2. Y sama dengan t cube minus 3t. Tolong cari jap. What is the second derivative of y with respect to t? With respect to x macam tu. Apa kita perlu ada? Okey, kita dah cari tadi dy dx kan? Dy dx ni apa tadi kelas? Ada tadi 3/2 t minus 1 over t. Betul tak? Ini dy dx kan? Baik, apa kita punya dx dt tadi? Ni semua maklumat kita perlukan dalam di second derivative. Dx dt kita kan 2t tadi ya? Betul kan? Daripada sini kita dapat 2t. Baik, so second derivative with respect to x ni ialah sama dengan the derivative with respect to t of dy dx kita. Mana dia? Ni. So we have 3/2. Ni kurungan besar. Kurungan besar. So t minus 1/t. Kita kena find the derivative yang atas tu bahagi dengan dx dt. Mana dx dt? Ni dx dt kita bahagi dengan 2t. So what we have to do is we have to find the derivative of each one of these yang atas ni. Yang bawah tu tak payah buat apa-apa, biarkan saja. Okey, itu adalah dx dt. Okey. So kita ada tu 3/2t tolak 3/2t macam ni. So tulis balik 3/2t tolak 3t kuasa negatif 1/2 kan? Gitu ya. So mari kita differentiate. Kita akan dapat 3/2. Sini akan dapat tambah. Sini ada 3t kuasa negatif 2. Dan sini ada 2. So apa yang kita ada kat sini ialah 3/2 tambah 3/2t kuasa 2. Sama dengan keluarkan 3/2, kita ada 1 tambah 1/t kuasa 2. Okey, ini ialah kita punya bahagian yang di atas. Yang di atas ini. Okey, apa dia tadi? 3/2. So, sama dengan 3/2 ada 1 tambah 1/t kuasa 2. Per dengan 2t. Okey, itu ialah kita punya second derivative. Ini greater than 0, dia concave up. Concave up, okey. Kalau second derivative dapat nilai dia 0, less than 0, dia concave down. Concave down. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Okey, mari kita buat sama-sama ni boleh? Boleh. Okey, mari sama-sama tengok sini. Find equation of tangent line of x equal to 6 sin t, y equal to t square plus t at point 0, 0. So, kita nak cari tangent line, equation of tangent line, kita perlukan dia punya slope kan. So, slope sama dengan dy dx. Ya. So dy dx. So apa formula dy dx tadi? Dy dt bahagi dengan dx dt. So kita punya dx dt apa?
from 1. Ni 1, ni 2. From 1. Dx dt kita apa tu? 6. Apa? Sin t, differentiate. Cos T. Cos t. From 2, what is dy dt? 2T plus 1. T plus 1. 2t plus 1. Okay. Masuk kat sini. Dy dt 2t plus 1 over dx dt 6 cos t. Tapi t ni berapa? Macam mana cari t? Let T. So Yang ini x, yang ini y. Empat tu saya tulis sini. X sama dengan kosong, y pun sama dengan kosong. Jadi 6 sin t equal to 0. 0. So nak cari t macam mana tu? Sin t equal to 0 divided by 6 is still 0. So sin what equal to 0? Therefore, t equal to 0, right? Sin 0 kan 0. Yang satu lagi, t square plus t pun equal to 0 juga sebab dia bagi point dia origin. Habis? T, lepas tu t plus 1 equal to 0. Ada berapa nilai t kat sini? T equal to 0, satu lagi? T equals T negative equal 1. to negative 1. T equal to negative 1. So ada tak yang kita kena reject? Sini t equal to 0, sini t equal to 0 dan t equal to negative 1. Yang mana kita perlu reject ni? Negative 1. Kenapa kita reject negative 1? Sebab dia tak ada kat equation yang di satu. Itu satu. Sebabnya satu lagi ialah kita punya x tadi ialah 6 sin t kan? 6 sin t dan y dia ialah t square plus t. Point yang diberi kepada kita tadi 0, 0 ya. 0, 0. Cuba masukkan negative 1 sini. Dapat 0 tak? Negative 1 square plus negative 1. Sini 1 minus 1 dapat 0. Sini okey kan? Dapat 0. Tetapi bila masukkan t kat sini apa jadi? X dia ialah 6 sin negative 1. Dapat tak 0 ni? Dapat tak 0? Sin negative 1. Mana dapat 0? So yang ini tak dapat 0. Maka kita reject t sama dengan kosong ni. T sama dengan negative 1 ni kita kena buang. So t yang kita terima ialah t sama dengan kosong. Now when t equal to 0, what is our m? Masukkan kat sini. 2 times 0 plus 1 over 6 cos 0. So atas tu kita ada 1. Yang bawah ni kita ada apa? What is cos 0? Cos 0 equal to 1, right? So 6 kali 1 sama dengan 6. So dia punya slope dia sama dengan 1 per 1 per 6. Point dia tadi, apa point dia tadi? Oops. Apa point dia tadi? Point dia adalah point 0, 0, 0. Kan? At point 0, 0. So macam mana nak tulis dia punya persamaan tangent line? Y minus 0 equal to 1 over 6 x minus 0. So y equal to 1 over 6
X. Ini ialah persamaan bagi garis tangent pada point 0, 0. Yang ini. Okey kelas, tentang tangent line boleh tak ni? Boleh faham ke tentang tangent line? Ada apa-apa nak tanya ke? Tentang tangent line, macam mana nak cari persamaan garis tangent? Garis tangent. So yang penting di sini ialah kita kena cari dia punya M, dia punya kecerunan tu. Okay, the slope of the tangent line. Nak dapatkan slope tu kita gunakan formula ni ya. Formula ni dalam dia ada dy dt dan ada dx dt. So dy dt ambil daripada sini, differentiate, dx dt yang bawah tu kita differentiate yang x punya, masukkan. So nak dapatkan nilai t dia ialah kita masukkan apa tadi, dia punya x dia sama dengan titik yang diberi kosong, nilai x dia, so 6 sin t itu sama dengan kosong. Carikan nilai t dia. Dan juga kita kena cek dengan persamaan yang kedua, so t square plus t sama dengan kosong juga. Carikan nilai t dia, cek ada tak yang perlu kita reject. Okay, yang kita kena kekalkan ialah yang ada di dua-dua tempat. Okay, nilai T yang ada di salah satu tempat saja kita terpaksa buang. Okay, macam tu. Lepas tu masuk balik dalam persamaan untuk M iaitu dy dx tadi, masukkan T dia, kita dapat T dia kosong, masukkan dapat M dia 1/6.